kekuatan negara yang harus dilindungi, walaupun kita tidak menafikan bahawa keperluan untuk mengadakan transparansi. Ini pun merupakan satu perkara yang kita sentiasa berikan perhatian, dan seperti mana yang kita tahu juga bahawa apabila kita membuat pembelian pun perkara tersebut akan dibawa kepada perbincangan di Parlimen untuk dibahaskan, dan sekiranya setelah diluluskan pun sekiranya berlaku perkara-perkara yang tidak diingini, maka Jabatan Audit Negara pun boleh memantau, dan jika ada isu-isu berbangkit, Public Accounts Committee Parlimen pun sendiri boleh memanggil pihak-pihak untuk mendapatkan penjelasan. Jadi saya ingin nyatakan di sini bahawa kita mempunyai sufficient guts dalam soal perolehan ini, dan saya rasa yang kebimbangan yang berhormat itu hanyalah merupakan persepsi yang cuba diwujudkan kepada masyarakat, seolah-olah apabila kerajaan berbelanja untuk membeli yang melibatkan bilion ringgit, maka ianya berlaku sesuatu perkara yang mungkin sesuatu penyelewengan. Sila Yang Berhormat. Terima kasih. Yang Berhormat sudah tadi. Stampin ya. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Kepada Yang Berhormat Menteri, nak minta tanya. Ada dua soalan. Mengikut Transparency International UK, dengan izin, Malaysia adalah dalam lingkungan moderate to law, dengan izin, dalam skor kita dalam perbelanjaan dalam pertahanan. Jadi apakah langkah Menteri Pertahanan untuk mengatasi pandangan ini? Soalan yang kedua, saya minta Yang Berhormat Menteri mengesahkan bahawa memang terdapatnya misi surveillance ataupun misi seumpamanya selama beberapa tahun di kawasan Sempruna ataupun Lahad Datu, yang juga termasuk penggunaan peralatan yang canggih, di mana saya difahamkan terbabit dalam pembelian alat-alat yang canggih yang membabitkan pembelanjaan yang mungkin terlampau jika diikut dari segi harga pasaran. Tetapi walaupun adanya misi yang menggunakan peralatan canggih dari segi surveillance di kawasan tersebut, insiden sulu masih berlaku lagi. Jadi apa yang saya takut bahawa seperti Yang Berhormat lain yang telah ringkaskan ya. Okey. Yang telah soal tadi, perbelanjaan yang terlebih ini, terbazir ini, di mana duit ini boleh digunakan untuk melengkapi askar-askar kita dengan peralatan yang lebih canggih supaya boleh meningkatkan survivability, dengan izin, mereka apabila menghadapi musuh negara. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat berkatakan tentang perbelanjaan yang besar, dan kita masih lagi menghadapi apa yang berlaku baru-baru inilah. Yang Berhormat mungkin mengatakan begitu. Tapi saya boleh juga bertanya kepada Yang Berhormat. Kejadian 9/11 di Amerika adalah merupakan satu kejadian yang berlaku yang telah menggemparkan dunia. Sedangkan kita tahu bahawa Amerika juga adalah sebuah negara yang mempunyai kepakaran, kebolehan dan kecanggihan dalam semua bidang. Oleh sebab itu, apabila berlaku sesuatu perkara sebegitu, memanglah kita telah melakukan sebaik yang mungkin. Seperti mana yang saya ingin nyatakan bahawa perairan kawasan itu 1,440 km. Dan kita pun ada, mungkin yang Berhormat maksudkan itu ialah tentang UAV ya, bagi pengawasan di kawasan Ops Pasir. Penggunaan apa yang dipanggil unmanned vehicle, aerial vehicle, something like that. Itu pesawat UAV yang digunakan untuk surveillance. Memang
Pesawat ini kita ada ditempatkan di Sempurna dan pesawat ini bukan dimiliki oleh Angkatan Tentera. Ianya adalah di contract out ataupun diberikan kontrak kepada anak syarikat CTRM. Minta pengesahan ya. Kalau Yang mana bagi jalan yang agama? minta jalan. Saya jelaskan dulu yang berhormat. Saya jelaskan dulu. Yang berhormat tunggu, saya jelaskan dulu. Yang dibekalkan oleh syarikat Unmanned System Teknologi Sdn Bhd, iaitu untuk mengambil imej-imej tertentu, khususnya di kawasan Ops Pasir di pantai timur. Tetapi seperti mana yang saya ingin nyatakan di sini bahawa walaupun ada sistem ini yang kita sewa daripada kontrak sewaan daripada anak syarikat CTRM ni, tetapi melalui apa yang dipanggil company own, company operate and company maintain, untuk membekalkan pihak keselamatan dalam soal memberikan imej-imej tertentu yang boleh mengancam keselamatan dan pertahanan negara. Tetapi seperti mana saya katakan tadi bahawa yalah, sistem ini is not the most complete lah. Kalau dia hujan, kalau ada misalnya cuaca buruk, dia menggunakan pesawat seperti remote control pesawat. Mungkin yang berhormat pun tahu. Dia pun ada juga dia punya limitation. Dia boleh terbang dalam 4-5 jam. Kalau dia terbang siang, bolehlah dia nampak. Kalau malam, mungkin ada limitation. Jadi sistem ini memanglah boleh membantu, tetapi tidaklah boleh membantu 100% untuk membolehkan bahawa 1,440 kilometer pesisir pantai daripada utara dari Kudat di tempat saya sampailah ke Tawau dapat dikawal. Ini memang satu cabaran. Satu cabaran. You bayangkan yang berhormat, dari 1,440 kilometer ini ialah seperti penerbangan daripada Kota Kinabalu ke Pahang. Kena ke Kuala Lumpur 1,600. Sila yang berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri kerana memberi penjelasan. Jadi pertanyaan saya, dari segi CTRM, saya difahamkan bahawa selama 10 tahun memang ada misi UAV, itu Unmanned Aerial Vehicles yang Berhormat mengatakan telah pun berpangkalan, kalau tak salah saya, minta pengesahan di Sempurna. Tapi soalan saya, berapakah perbelanjaan daripada Kementerian Pertahanan yang telah diberikan, dikontrak ataupun dikontrakkan kepada CTRM untuk menjalankan misi surveillance selama 10 tahun ini di Sempurna, dan adakah duit yang dikontrakkan kepada CTRM ini berpatutan dengan apa hasil yang telah pun dibelikan, yang the objective of the mission been fulfilled dengan izin. Itu soalan pertama saya. Soalan kedua, cukup yang amat. Boleh satu lagi ya. Duit yang isu baru yang amat, isu baru tentang harga CRM dan sebagainya, itu isu baru. Jadi apa yang saya nak bercakap ni, duit yang terbazir ini boleh digunakan untuk membeli peralatan yang lebih bersesuaian untuk petrol, for this coastal patrol, dengan izin, supaya insiden seperti yang berlaku di Sudu tak akan berlaku. Terima kasih. Ya, seperti mana yang dinyatakan oleh yang berhormat Tuan Yang Dipertua bahawa perkara itu adalah isu baru dan saya tidak ada detail berapa banyak yang kita telah bagi kontrak, berapa dan sebagainya. Saya akan bagi kepada Yang Berhormat secara bertulis. Tetapi saya percaya apabila kita membuat pihak kerajaan membuat sesuatu keputusan, itu pun adalah berdasarkan kepada penilaian-penilaian tertentu. Kita tidak mungkin mengguna pakai hanya UAV tersebut sehingga menyebabkan kita kerugian yang begitu banyak. Saya akan maklumkan kepada Yang Berhormat selepas ini. Untuk makluman Yang Berhormat Tanjung, Sandakan dan Wangsa Maju bangunnya. Sandakan. Ya, terima kasih Tuan Speaker.
Jadi Yang Berhormat Menteri, saya ada satu soalan di sini lah, tentang 2 unit itu kapal silam yang sentiasa itu parking di Sebangga Bay sana. Yang saya mau tahu ini 2 unit of this ini yang kapal silam itu, yang ada ke aktiviti yang sentiasa dia yang diadakan di Kota Kinabalu sana. Sebab saya selalu pun pergi Sebangga Bay sana, nampak sentiasa ramai orang bilang ini 2 kapal di sana untuk tunjuk saja, parking saja. Saya mau tahu ini apa gerakan yang sentiasa ini 2 kapal yang menadakan. Terima kasih. Yang Berhormat, saya minta Yang Berhormat bagi tahu berapa yang kata selalu itu berapa kali. Kadang-kadang your statement is quite misleading, Yang Berhormat. Selalu itu kalau Yang Berhormat tengok hari-hari mungkin saya boleh menimbang. Tetapi saya ingin nyatakan di sini bahawa apabila kita membeli kapal selam ini, ianya adalah bertujuan untuk merupakan satu deterrent dalam doktrin pertahanan, cegah rintang. Cegah rintang ini berarti kita mempunyai aset pertahanan yang mampu melindungi perairan negara kita dan melindungi kedaulatan negara kita. Kenapa dia penting? Kenapa dia diletakkan di Sabah? Mungkin Yang Berhormat sedia maklum bahawa kita mempunyai exclusive economic zone. Exclusive economic zone ini adalah merupakan kawasan perairan yang telah diberikan, granted berdasarkan kepada UNCLOS ataupun United Nations Convention Law of the Sea, yang membolehkan kita mempunyai hak milik atau untuk meneroka kepentingan di kawasan EEZ. Kita ada exploration dalam oil and gas yang Berhormat sendiri sedia maklum, ianya memberikan pulangan berbilion-bilion malah trilion ringgit kepada negara. Dan bagaimana kita nak melindungi kepentingan kita dalam EEZ ini? Jelasan. Ya, sungguh Yang Berhormat, saya jawab dulu satu-satu. Bagaimana kita nak melindungi kepentingan kita dalam EEZ? Ianya haruslah mempunyai keupayaan. Kita harus mempunyai keupayaan, dan keupayaan itu salah satunya ialah apabila kita mempunyai kapal selam, submarine, dan kita pun sedia maklum bahawa kawasan Laut Cina Selatan sekarang semakin banyak perlumbaan yang berlaku untuk menguasai kawasan tersebut. Mungkin Yang Berhormat pun sedia maklum. Sebab itu negara-negara bukan saja Malaysia, kita baru membeli 2 unit. Vietnam akan membeli 6 unit. Vietnam saya fikir kalau dari segi kemajuan ekonomi kita lebih bagus daripada Vietnam. Dan Singapura yang sebuah negara yang tidak mempunyai perairan, territorial waters dan EEZ yang tidak begitu besar, tetapi mereka mempunyai 6 unit kapal selam dengan persenjataan yang sangat mencukupi. Jadi apakah keperluannya mereka membeli kapal selam ini? Ianya tidak lain melainkan untuk menjadikannya sebagai deterrent ataupun cegah rintang, kerana sebagai sebuah negara yang kaya, mereka haruslah mampu mempertahankan diri sendiri. Dan Yang Berhormat harus maklum bahawa Malaysia adalah merupakan salah satu daripada anggota Pipe Power Defence Arrangement di antara Malaysia, Singapura, Great Britain, Australia dan New Zealand. Jadi apabila kita menjadi anggota ini, kita juga harus mempunyai capability yang kalau tidak lebih baik, haruslah setimpal dengan negara-negara ini, supaya kita dapat mempertahankan kepentingan bersama bagi mempertahankan kedaulatan negara kita bersama. Jadi Tuan Yang di-Pertua, saya fikir itu adalah merupakan sesuatu yang penting. Banyak sudah perbahasan-perbahasan yang telah dibangkitkan berkaitan dengan isu pembelian kapal selam ini, seolah-olah ianya dibuat secara terburu-buru. Sedangkan perkara ini telah pun dirancang, kalau tidak silap saya dalam rancangan Malaysia kelima, atau kelima kalau tidak silap saya, telah pun dirancang. Inilah pertama kali kita membeli kapal selam.
Kalau mungkin yang berhormat tahu juga bahawa negara Indonesia sudah pun lama memiliki kapal selam dan mereka akan menambah lagi aset-aset mereka. Saya dipahamkan akan membeli lagi. Kenapa mereka memerlukan itu semua? Ianya kerana sebagai maritime states, kita adalah maritime states dan kita mempunyai perairan yang kaya yang telah memberikan pulangan berbilion-bilion ringgit, trilion ringgit kepada negara. Kita ada hasil-hasil ikan yang harus kita lindungi dan ini adalah merupakan kekayaan ekonomi yang sepatutnya. Kalau kita katakan bahawa kita harus berbelanja, katalah 1 bilion euro bagi pembelian 2 kapal selam, 1 bilion lebih, mungkin 6 bilion ringgit Malaysia. Tetapi 6 bilion ringgit Malaysia itu adalah merupakan satu pembelian aset yang saya percaya adalah merupakan satu pembelian aset yang strategik, yang penting, memandangkan kepentingan negara adalah jauh lebih besar kepentingannya kepada kita semua. Jadi untuk meneruskan Bangsa maju bangun ya, Ahmad. Nak bagi. Okey, last. Okey. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan juga Yang Berhormat Timbalan Menteri. Ini soalan mengenai CTRM dan surveillance systems. Baru-barunya tentang perkara penceroboh yang jadi di Felda Sahabat Ladatu. Dulu tahun 99 sampai 2004, saya ialah Timbalan Menteri yang jaga Felda. Dan saya tahu terrain Felda Sahabat. Saya nak minta komen dari Yang Berhormat Timbalan Menteri. Apa sebab pihak yang jaga keselamatan tidak ambil tindakan segera atau sedermerta dan lepas runding dan menemti tarikh 3 minggu, baru-barunya ambil tindakan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Minta laluan sikit. Ya, Isu lain. saya jawab dulu. Saya kata last tadi kan. Terima kasih kepada Yang Berhormat sahabat saya. Dia bekas duduk di sini sebagai Timbalan Menteri. Saya sebelum saya menjawab selanjutnya, saya ingin menyatakan tentang UAV tadi. Untuk makluman Yang Berhormat, CTRM yang merupakan pemberi khidmat yang mengoperasi dan menyelenggara UAV tersebut ialah mereka diberikan kontrak perkhidmatan untuk 3 tahun ialah sebanyak 35.4 juta. Average only about 10 million a year. 10 million a year is not much. Saya fikir untuk melindungi, menjadi satu support. Kerana UAV ini adalah merupakan salah satu inisiatif untuk menyokong ops pasir di kawasan tersebut. Seperti mana kita tahu bahawa memang ada Minta pengesahan. Ya. Saya belum habis Sebentar cakap. ya, Mat. Yang Berhormat duduk dulu. Saya nak jawab. Yang Berhormat mengatakan tadi berkaitan dengan Felda. Mungkin Yang Berhormat, kalaulah Yang Berhormat sebenarnya pernah pergi ke Felda Sahabat, mungkin Yang Berhormat tahu bahawa Felda Sahabat tersebut hanyalah 45 kilometers. In the range of 45 to 50 kilometers daripada Kampung Tanduo, tempat pencerobohan tu, ke pulau Pulau Simunul, Tawi-Tawi ataupun Pulau Simunul atau Bunggau, ada 3-4 pulau di situ. Jadi sebenarnya ianya adalah merupakan satu jarak yang begitu dekat sekali. Dan memanglah daripada zaman dahulu lagi perhubungan masyarakat di situ wujud. Tetapi apabila mereka datang dengan niat yang tidak baik, mereka membawa senjata dan kononnya membawa misi-misi tertentu, iaitu style as tentera Kesultanan Sulu yang kita sendiri tidak mengiktirafnya. Mereka datang untuk mendatangkan ancaman, dan apabila mereka membawa ancaman, sudah tentulah kita harus memberikan keutamaan kepada perundingan. Itulah sikap doktrin pertahanan Malaysia, kerana when diplomacy fail, then the general will take over the country. Will take over.
Apabila diplomasi gagal, maka barulah tentera akan mengambil alih. Keutamaan pada ketika itu adalah untuk memberikan keutamaan kepada rundingan. Sebab itu kita mengambil agak sedikit lama. Mungkin apabila kita berunding dengan mereka, mereka juga telah memberikan indication bahawa sebahagiannya memang ada indication bahawa mereka juga bersedia untuk berundur. Dan ada juga pihak tentera, pihak Filipina juga telah pun menghantar kapal di sempadan untuk mengambil mereka balik. Jadi apabila kita memberikan ruang itu, sebenarnya itu adalah merupakan satu kemenangan moral kepada kita. Kerana kita harus detach. Mereka ini adalah non-state actor. Kalau sekiranya mereka non-state actor dan kita mengambil tindakan yang keras sehingga menyebabkan kita dilihat begitu kejam, kita akan berhadapan juga dengan mungkin protes ataupun perkara yang tidak baik daripada negara asal mereka, Filipina. Dan kita telah mengambil kesempatan itu untuk berunding sehingga apabila berlaku insiden mereka menembak dahulu anggota kita dan hari berikutnya pada 2 hari bulan beberapa rakyat polis kita telah pun di-ambush di Semporna, maka kita telah mengambil tindakan ketenteraan yang akhirnya telah berjaya untuk mengeluarkan mereka daripada kawasan tersebut. Tuan Yang di-Pertua, boleh saya minta penjelasan sedikit dari Timbalan Menteri? Terima kasih atas penjelasan. Background saya ialah doktor perubatan dan air sangat penting untuk nyawa. Jikalau saya saya Chief Police Officer of Sabah dan lain orang tak campur tangan saya, lepas 2 atau 3 minggu, tidak ada orang politik campur tangan, saya boleh buat blockade itu laut. Sebab saya sudah buat lawatan resmi Felda Sahabat sekurang-kurangnya 5 kali. Okay? Saya tahu itu terrain. Dan juga lepas itu saya panggil pihak polis buat satu ring. Lepas itu panggil askar yang ada senjata berat. Lagi 1 orang. Dan lepas itu saya guna helikopter dan buang leaflet dan panggil pengganas itu, buang dia punya senjata bagi 3 hari. Kalau tidak, kita masuk dan ambil tindakan dan apa-apa tindakan berat. Sebab itu tidak buat dan malah 8 wira kita meninggal dunia. Terima kasih. Minta lawan sikit yang penting dengan UAV. Boleh? Saya sudah jelaskan tadi pembelian itu. Saya tanya sikit. Ada tentang UAV. Boleh tak yang berapa? Saya jawab dia dulu. Saya jawab dia dulu. Saya dah jawab yang berhormat bahawa ada cadangan. Ada cadangan dengan pertanyaan tentang UAV. Ya, itu pandangan yang berhormat lah. Cuma apabila di actual operation mungkin yang berhormat itu membuat andaian berdasarkan kepada imajinasi yang berhormat lah. Tetapi unfortunately yang berhormat bukan seorang general dan bukan seorang yang terlibat dalam operasi tersebut. Saya tak bersetuju kalau yang berhormat Menteri itu andaian. Mencala bukan begitu yang ya. Jadi apabila berlaku keadaan sebegitu, apa yang kita lakukan ialah untuk memastikan bahawa kalau boleh tidak ada pertumpahan darah. Kerana kita harus melihat dari segi aspek emosi juga. Seperti mana yang kita tahu bahawa negeri Sabah ini ramai juga daripada mereka mempunyai keluarga di sebelah. Jadi apabila ada perhubungan talian darah dan sebagainya, maka kita harus menimbang perasaan, the emotion part of it. Jadi apabila kita menimbang, kita merundingkan, mengutamakan perundingan. Kerana mereka datang bukan sebagai, they are not just ordinary bandits. They are coming with certain cost. Mereka ada satu penjelasan. Ya, yang berhormat, saya jawab dulu. Duduk. Sabarlah yang berhormat. Apabila mereka datang dengan satu-satu kos, kita pun juga harus memikir tentang adakah kesannya, adakah pengaruhnya kepada penduduk tempatan. Sebab itu kita mengambil pelbagai pendekatan untuk memastikan bahawa
diplomasi dapat mengambil tempat. Tetapi apabila akhirnya diplomasi tersebut tidak mendapat tempat, maka tindakan yang telah diambil ialah untuk menyerang mereka. Itulah justifikasi. Okey, yang kejap satu. Terima kasih Yang Berhormat. Ya. Dua soalan, satu cadangan. Boleh? Siap je. Terima kasih Yang di-Pertua. Tadi Yang Berhormat Menteri berkata bahawa dengan average, dengan izin, lebih kurang 10 million dalam satu tahun dibagikan bagi CTRM untuk misi dekat Semporna. Jadi sudah berapa lamakah atau berapa tahunkah kontrak ini telah diberi kepada CTRM? Soalan yang pertama. Yang kedua tu, saya difahamkan bahawa CTRM diberi duit tersebut juga untuk develop UAV, untuk develop UAV Malaysia dari bagi kegunaan surveillance. Jadi setelah berapa banyak duit yang telah dibelikan, apakah capability dengan izin UAV yang telah pun develop oleh CTRM, dan kenapakah sebegitu banyak duit telah dibelikan kepada mereka, mereka masih lagi membeli dengan izin Scan Eagle UAV daripada USA, dah berapa buah mereka dah beli. Jadi saya ada satu cadangan, dengan duit yang telah digunakan untuk develop UAV ini, bukannya lebih bagus jika duit ini dibagikan kepada universiti-universiti Malaysia yang ada pakar-pakar yang lebih compared to pakar dekat CTRM untuk develop unmanned system ini. Dan bayangkan duit ini boleh digunakan untuk membeli contohnya Generation 4 ataupun Generation 5 infrared system untuk coastal surveillance. Bukankah itu lebih bersesuaian dari segi duit yang digunakan? Terima kasih. Yang Berhormat, entitled to your opinion. Tapi saya ingin nyatakan di sini bahawa apabila kita memberi CTRM kontrak ini, ianya adalah merupakan kaedah outsource. Kerana yang penting apabila mereka mempunyai keupayaan, tugasnya hanyalah untuk mengambil image ataupun gambar untuk diberikan kepada pihak keselamatan tentang gambar-gambar ataupun video tersebut untuk membolehkan kita mengambil keputusan-keputusan tertentu. Saya minta Yang Berhormat kalau boleh bagi daripada Yang Berhormat Lah Datuk. Ya. Yang Berhormat Lah Datuk, sila. Saya ingin penjelasan Datuk Speaker. Saya ingin penjelasan sedikit daripada Menteri Yang Berhormat Menteri, iaitu adakah Yang Berhormat Menteri tahu bahawa di Lautan Sulu di sebelah sempadan kita ada dibina 13 buah radar di pulau-pulau, ya. Dan mengikut maklumat yang saya terima, daripada 13 buah pulau ini, 13 buah radar ini, hanya 8 sahaja yang berfungsi. 5 telah rosak dan sudah lama rosak. Dan saya dimaklumkan bahawa dia rosak sebab terlalu obsolete dan tidak ada lagi spare part, ya, yang dijual untuk memperbaikinya. Jadi saya ingin tanya, bilakah Kementerian Pertahanan akan mengganti radar-radar yang rosak ini? Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Yang kebetulan adalah merupakan yang silam. Kebetulan peristiwa hitam itu berlaku di kawasan beliau. Saya ingin nyatakan di sini bahawa ground radar sistem itu sebenarnya diberikan secara percuma oleh kerajaan Amerika kepada kita dulu. Tetapi kita kena membuat banyak perubahan. Kita yang membuat maintenance ataupun membuat yang operate radar tersebut, dan saya tidak ada makluman tentang berapa banyak radar tersebut rosak. Saya akan siasat dan maklumkan kepada Yang Berhormat. Tetapi apabila kita selepas kejadian ini, kita telah menubuhkan ESCOM ataupun Eastern Security Command. Dalam Eastern Security Command ini, di antara komponen yang penting ialah komponen ketenteraan. Yang Berhormat minta penjelasan. Dan Yang Berhormat, komponen ketenteraan dan juga polis dan juga agensi-agensi yang lain. Dan di antara rancangan masa hadapan ESCOM ataupun di kawasan S-Zone ini ialah untuk menambah baik peralatan-peralatan
meningkatkan surveillance untuk memastikan bahawa kawasan ini dapat dilindungi. Yang berhormat, saya ingat saya perlu Dengan lebih baik. betulkan kenyataan radar tu, 13 radar. Sebenarnya radar tersebut bukan milik Kementerian Pertahanan. Ia milik APMM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Dan saya tidak percaya keupayaan warga tentera, warga keselamatan kita dengan adanya operasi Ops Pasir, ya, boleh membenarkan penceroboh-penceroboh daripada Kesultanan Sulu masuk ke Malaysia. Sebab itu saya telah nyatakan sebelum ini pun, peristiwa di Lahad Datu boleh dipersoalkan, ya, boleh dipersoalkan oleh kerana sebagaimana sahabat sahabat daripada Pakatan Rakyat tadi mengatakan, rundingan diadakan dahulu selama lebih kurang 3 minggu, dan apabila peristiwa tembakan berlaku baru diambil tindakan. Dan peristiwa ini juga memberi tanda tanya kepada saya dari segi kawalan command and control ataupun pemerintahan dan kawalan, oleh kerana ia melibatkan dua organisasi yang beza. Mula-mula kita ada Ops Sulu, selepas Ops Sulu ada pula Ops Daulat, dan sekarang ni Ops Tegah pula kalau tak silap saya. Jadi ini merupakan satu tindakan yang tidak diambil secara bersepadu, ya. Jadi kita boleh lihat juga semasa peristiwa-peristiwa tersebut, ramai aktor ataupun bintang-bintang filem yang berlakon di peristiwa itu. Sedangkan sekiranya konflik yang berlaku sama ada ditangani oleh warga polis ataupun warga tentera, tapi kita lihat panglima-panglima yang turun merupakan menteri-menteri. Ya, menteri-menteri turun jadi panglima perang di Lahad Datu. Ini merupakan perkara yang ganjil. Kita tak faham. Dan kita lihat yang betul. Kita lihat di Sabah dan Sarawak kita ada organisasi tentera darat yang besar. Ada satu division di Sarawak, ada brigade di Kota Kinabalu. Mengapa kita tidak gamblingkan tenaga-tenaga tentera ini untuk mengatasi warga Sulu yang dikatakan setakat 200 orang yang tidak mempunyai senjata-senjata berat. Dan lebih lagi pada saya melucukan apabila kita gunakan jet untuk mengebom warga-warga Sulu yang berada di Tadau, di Felda tu. Ini merupakan satu tindakan yang tidak wajar dan tidak cerdik, dan ini kita perlu lihat dan perlu analisis balik. Dan sebab itu kita kata Suruhanjaya Diraja mesti diadakan, diwujudkan untuk menyiasat perkara ini. Terima kasih. Yang berhormat Lumut, Yang berhormat, kalau yang boleh tidak saya cerdik itu saya rasa minta penjelasan juga. Ya, yang tidak cerdik itu adalah yang berhormat, kerana apabila krisis berlaku sebegitu, kita mempunyai banyak pilihan. Salah satu pilihan, apabila saja berlaku keadaan itu, pada ketika itu kita menganggap ianya sebagai isu keselamatan. Apabila ianya merupakan isu keselamatan dan telah diputuskan oleh pihak kepimpinan tertinggi bahawa apabila ianya isu keselamatan, ianya harus di-handle oleh pihak PDRM. Dalam pada ketika itu, yang berhormat pun tahu bahawa dalam peperangan pun kita ada undang-undang. Kita juga tertakluk kepada undang-undang peperangan. Kita juga tidak boleh bertindak sesuka hati. Apabila kita melihat bahawa ianya adalah merupakan isu keselamatan, PDRM telah mengambil langkah-langkah terdahulu untuk menyelesaikan masalah itu. Dan mereka mengambil tindakan, berunding dan memberikan exit kepada mereka, peluang exit opportunity kepada mereka. Tetapi malangnya perkara itu tidak berlaku, dan apabila mereka menembak anggota VET 69 dan selanjutnya di hari kedua mereka melakukan serangan hendap kepada anggota-anggota polis di Semporna yang telah mengorbankan 6 jiwa, yang mungkin yang berhormat kata ini sandiwara. Kalau kematian ini bukan sesuatu sandiwara dan perkara sebegini bukanlah sesuatu sandiwara, mungkin yang berhormat sendiri tahu, yang berhormat adalah bekas pegawai tinggi tentera. Di kawasan ini pun seingat saya
Kalau yang berhormat tengok sejarah, 1965 semasa konfrontasi berlaku juga serangan terhadap anggota tentera di Kalabakan. Yang berhormat ingat. Selepas itu, satu kejadian yang penting ialah pada tahun 85 di Lahad Datu. Practically Lahad Datu is totally in control. Pada ketika itu mereka datang sebagai lanun. Mereka tidak ada niat-niat ataupun tidak menzahirkan niat mereka, melainkan untuk menyerang Lahad Datu pada tahun 85. Dan selepas itu berlaku penculikan di Pandanan dan Sipadan yang telah menyebabkan banyak ramai daripada rakyat Malaysia yang telah ditahan, dibawa lari oleh kumpulan yang dipanggil Abu Sayyaf pada ketika itu. Jadi kawasan itu memanglah kawasan yang sentiasa menghadapi ancaman keselamatan kerana the distance ataupun border distance itu adalah terlalu dekat. Mungkin Yang Berhormat sendiri tahu, tapi pura-pura tidak tahu sebab Yang Berhormat dulu bekas Navy Brigadier General. Tapi kerana politik, Yang Berhormat boleh cakap benda-benda yang sebegini yang sewajarnya tidak dilakukan. Dan sepatutnya sebagai bekas tentera, Yang Berhormat haruslah menyokong rakan-rakan Yang Berhormat, memberikan semangat kepada mereka. Mereka mempertarungkan nyawa untuk mempertahankan negara ini, sedangkan Yang Berhormat bermain politik, menjadi wakil rakyat dan menghentak rakan-rakan Yang Berhormat. Let him finish, yeah. Jadi saya pikir ini adalah satu tindakan yang tidak wajar dan saya tidak akan meneruskan. Saya akan meneruskan kepada satu soalan yang terakhir, bangun, Yang Berhormat, yaitu berkaitan dengan perolehan LCS. Saya minta penjelasan yang tentang telah perkara dibangkitkan oleh ini. Yang Berhormat Tanjung. Nak bagi selayang, Yang Berhormat? Saya tak bagi cerah. Okey, duduk sudah Yang panjang, Berhormat. sudah panjang untuk isu itu. Untuk makluman Yang Berhormat, Dawan Yang Berhormat Tanjung, sebab Yang Berhormat Tanjung ini baru. Apabila dia baru, dia tak tahu apa yang dibincangkan di dalam parlimen ini. Sebenarnya isu berkaitan dengan LCS ini telah pun dibincangkan dengan panjang lebar di Dewan Yang Mulia ini. Malah beberapa taklimat-taklimat bukan saja kepada ahli parlimen kerajaan tetapi juga pembangkang telah diadakan. Yang Berhormat, yang bangun tadi Stampin, Yang Berhormat, bukan Tanjung. Ya. Yang bangun tadi itu Stampin, ya. Stampin, ya. Okey, minta maaf. Tapi yang menyoal ini adalah Tanjung, ya. Jadi kita telah pun Yang Berhormat Tanjung tidak tahu bahawa kita telah pun menjelaskan bahawa peningkatan harga yang dikatakan kononnya meningkat daripada 6 bilion kepada 9 bilion bagi pembelian Lateral Combatant Ship atau LCS tersebut sebenarnya seperti mana yang telah dijelaskan pada 8 Mac 2011 oleh Menteri Pertahanan, telah pun dijelaskan dengan sejelas-jelasnya bahawa sejumlah 6 bilion telah diperuntukkan dalam rancangan Malaysia ke-10 dan sebahagiannya lagi akan diperuntukkan pada rancangan Malaysia ke-11 dan kerajaan telah pun memutuskan bahawa projek ini, LCS ini, perolehan LCS ini adalah berjumlah 9 bilion.